Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Norizal bin Ramli, ketua jurusan rotan anda pada hari ini. Jadi pada hari ini kita semua bersama-sama di Visual Hari Kraft Kebangsaan sebab untuk belajar teknik anyam dan rotan. Tapi sebelum saya bercerita tentang teknik anyam dan rotan, saya akan bercerita sedikit dahululah tentang kraft rotan secara amnya. So, bila kita bercakap tentang kraft rotan ni, sebenarnya kraft rotan ni terdapat di seluruh Malaysia. Kita ada di Negeri Sembilan, kita ada di Terengganu, kita ada di Pahang dan kita juga ada di Sabah dan tak juga ketinggalan di utara di Negeri Perlis. So, kebanyakan kraft rotan ni dia adalah berbeza sikit, produk yang dihasilkan adalah mengikut daripada budaya, persekitaran dan cara hidup masyarakat di sebelah situ. Okey, sebenarnya pokok-pokok rotan ni adalah sejenis pokok palma ya, dia ada pokok yang menjala. So, dia menjala tu sebenarnya dengan cara durinya di bahagian daun ke atas bahagian lain, itu cara dia cangkuk ke sebelah atas. Bila kita sebut tentang kraft rotan ni, sebab kita boleh bahagikan rotan ni kepada dua jenis lah. That means secara umum saja, rotan besar dengan rotan kecil. So rotan besar ni kita bercakap tentang rotan batang dan rotan kecil tu sebenarnya lebih kurang rotan anyam lah, ataupun kita panggil empulo rotan. Ini yang selalu kita nampak produk-produk kraft yang dihasilkan lah, sama ada dari segi jenis beg ataupun produk-produk kegunaan harian. So rotan batang ni dia datang dalam saiz 32, 28, 34, 36. Manakala rotan puluh pula datang dalam saiz 1.5, 2, 2.5, 3 dan 4. Bila kita sebut saiz nombor-nombor ni, angka-angka ni sebenarnya dalam milimeter ya. Benda ni dikirakan sebagai diameter kepada saiz. Kalau saiz batang tu bila kita sebut 32 tu maksudnya 32 mm lah. Dan kalau kita sebut rotan empulo 1.5 mm, 1.5 ataupun 2 tu bermaksudnya saiz diameter bagi rotan tersebut. Okey, tapi dekat sebelah sini sebenarnya saya tak nak terangkan sedikit tentang rotan batang lah. Sebab bila rotan batang ni, ini adalah masuk dalam bahagian perabot dan teknik pembuatannya agak berbeza. Hari ni cuma cikgu ataupun saya nak terangkan kepada anda pelajar tentang hanya rotan anyam atau rotan puluh. Kebanyakan kalau kita buat produk, contohnya rotan-rotan yang kita gunakan tadi macam saya ada sebutkan tadi 1.5, 2, 2.5, 3 ataupun 4. Kalau produk yang kecil kita pakai 1.5 ataupun 2. So hasilnya produk tu akan nampak lebih halus, tapi masa yang nak ambil tu agak lama. Secara umum kita pakai macam bakul dobi ke ataupun beg jinjing pasar, kita pakai saiz 3 dengan 4. Jadi sebab bila kita pakai saiz macam tu, produk tu lebih besar dan lebih sesuai dengan kegunaannya yang secara kasar lah. Itu sebab kita pakai saiz 3 ataupun 4 lah contohnya. Dan bila kita sebut pasal rotan, semua orang yang bila kita buat anyaman ni, kita boleh contohnya orang kraft rotan boleh menganyam mengkuang. Sebenarnya tak boleh sebab walaupun kita sebut anyaman tu semua secara khusus adalah berbeza. Ini kita kena tahu, bila kita buat tentang anyaman ada 3 jenis teknik anyaman utama dalam pembuatan bakul. Satunya kita ada coiling. Yang ni kita tahu macam contohnya yang agak famous adik guru kita Cik Krafnan, yang mana dia gelung dengan lilit. Yang keduanya kita ada tiang dan anyam. Yang ni kita akan belajar, maksudnya dalam orang putih kita panggil stick and strand ataupun spoke and strand macam tu. Dia punya tiang dan serit. Yang ketiganya jarang ada di Malaysia tapi kebanyakan diamalkan di luar negeri adalah macrame. Yang mana ikatan-ikatan tu macam kita tengok pagar duri dekat rumah kita bergerak macam ni. Ini banyak diamalkan di negara Jepun, especially dalam pembuatan bakul ataupun kita panggil dalam basketry lah. Dan yang keempatnya adalah, yang ni yang selalu confuse, dia bayangkan kalau kraft rotan boleh buat kraft anyaman, dipanggil plating ataupun teknik susupan. So contohnya bila sebut anyaman mengkuang ataupun pandan, itu macam tika, dia buat secara plating. Tapi rotan tak boleh buat macam tu kalau kita pakai tiang dan juga rotan empulo. Yang tu kita kena pakai kulit rotan. So itulah secara asasnya kita cakap secara umum lah tentang teknik-teknik anyaman rotan. So produk-produk rotan secara asasnya kita tengok ada pelbagai, tapi secara sejarahnya lah produk kraft anyaman rotan ni dibuat secara pada konsep kegunaan ataupun orang putih berkata utilitarian product. Berbeza macam kalau kita bandingkan dengan kraft kayu ataupun kraft songket yang ada juga dibuat
untuk kegunaan harian, tapi dalam masa untuk nilai-nilai estetika ataupun kecantikan. Macam contohnya ukiran kayu, kita tengok ada papan malih untuk cantikan, ataupun kita tengok ada ukiran-ukiran pada pintu masuk rumah. Dari segi tenunan pula, kita tengok orang-orang bangsawan dulu pakai untuk kecantikan diri. Tapi bila craft rotan ni, bila kita sebut barang kegunaan harian, itu maksudnya macam utilitarian. Kita guna untuk buat dinding rumah, kita guna untuk simpan makanan ataupun beras, kita guna macam ikatan-ikatan untuk buat menangkap ikan. Jadi dekat situ ada cabaran, ada sikit lah kalau kita sebut craft rotan. Jarang orang nampak craft rotan tu levelnya dekat sebelah atas ataupun kita nak naikkan. Tapi itu semata, itu pada masa dululah, tapi bukan maksudnya sekarang tak boleh. Dan kita pun dah lalui dengan banyak proses design dan sebagainya. Kini kalau nak sebut contohnya proses craft rotan tu boleh juga dinaikkan menjadi produk yang orang guna pakai untuk menaikkan imej diri sendiri sebagai nilai-nilai estetika. Craft rotan secara umumnya kita boleh lihat dekat perabot, kemudian kepada produk-produk kegunaan harian, produk-produk aksesoris dan juga fashion. Kebanyakan dua produk ni, contohnya produk-produk kegunaan harian, contoh seperti bakul, tempat simpan payung ataupun beg pasar, dan juga barang-barang fashion seperti clutch. Inilah sebenarnya teknik yang paling banyak kita akan pakai, iaitu teknik tiang dan anyam. Dan bila kita sebut teknik tiang dan anyam, sebab ada 3 peringkat. Tak kira lah apa produk yang kita buat. Kita buat beg ke, kita buat bakul, kita start dengan yang pertama. Peringkat yang pertama adalah tapak, kedua adalah badan, yang ketiga adalah pemati. Pemati ni pun juga mungkin ada yang tambahan, yang keempat adalah bahagian tangkai. So pelajar-pelajar untuk hari ni je, sebelum kita pergi yang lebih ke badan, sebelum kita belajar yang lain, hari ni kita akan belajar cara-cara buat yang paling pertamanya asas tapak. Tapi kalau kita buat tapak ni apa boleh jadi? Boleh jadi macam-macam. Kalau kita buat saiz dia besar, kita boleh jadi alas pinggan. Tapi sebab kita buat yang kecil ni juga, kita boleh jadi alas, cawan ataupun coaster. So yang peringkat pertama ni kita panggil tiang dengan anyam. So nanti cikgu pengajar tu akan ajarlah kepada kamu cara macam mana nak buat. Yang ni tak mudah, tak susah, dalam masa mungkin kalau kamu buat sendiri dalam masa 5 minit atau 4 minit boleh siap. Itu sajalah, kita tunggu nanti cikgu ataupun pengajar Puan Sheila akan tunjukkan kepada kamu cara-cara menganyam tapak bulat menggunakan teknik tiang dan anyam. Okey, itulah sahaja maklumat yang pada hari ini. So saya harap para pelajar akan dapat manfaat. Sekian saja ilmu saya dah harapkan pelajar akan dapat menggunakannya nanti bersama dengan Puan Sheila. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya adalah Nora Sheila binti Abbas, pengajar jurusan Seni Craft Rotan, akan mengajar awak semua untuk membuat tapak, alas, cawan. Okey, tapak ni adalah asas anyaman. Kalau tak ada tapak, kita tak akan dapat membuat bakul ataupun produk. Okey, seterusnya kita pergi kepada peralatan. Peralatan ni adalah untuk ni spray air. Spray air ni kita akan spray dekat helai rotan ini untuk melembutkan dan tidak patah. Okey, seterusnya kita pergi kepada gunting rotan. Gunting rotan ini untuk memotong rotan puluh. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahan. Awak boleh tengok dekat sini adalah rotan puluh. Rotan puluh ini telah diwarnakan menggunakan warna Dylon. Ini adalah warna kuning. Seterusnya warna merah. Tiang untuk membuat bakul ataupun alas cawan digunakan rotan puluh saiz 2 mm. Seterusnya rotan untuk menganyam kita gunakan rotan puluh saiz 1.5. Okey, kita pergi kepada cara-cara pembuatan. Okey, saya akan tunjuk di sini. Ini rotan puluh saiz 2 mm tadi kita dah siap potong. Kita potong sebanyak 13 batang ataupun helaian. Okey, cara pertama. Okey, boleh tengok di sini pelajar. Bawah 7 kita kena samakan. Okey, barang-barang yang ada peralatan ni kita ketepikan dahulu. Okey, rotan yang nak digunakan pun sama. Okey, ambil sehelai rotan. Okey, letak di hadapan awak semua. Okey, susun rotan ni. Okey.
Okey, susun bagi sama di sini yang kita gunakan spray air untuk bagi melembutkan rotan. Rotan kalau musim panas dia agak kering. Kat situ dia cepat patah lah. Okey, kita spray dia. Dan kita luruskan dia. Okey, seterusnya kita ambil 6 pula. Susun juga. Bagi sama belah bawah ni semua. Nanti kalau tidak baku kita sengit ataupun alas cawan kita tak sekata. Okey, kita spray. Okey, kita bahagi sama tengah. Tangan kiri, belah kiri 7, belah kanan kita ambil 6. Okey, tangan kiri letak atas 6. Okey, kita susun dia, jangan bagi bertindih ya. Okey. Susun. Okey. Dah susun, kita nak bahagikan cara dia macam ni, sama tengah. Okey, atas hujung ke hujung naikkan. Okey, sama tengah dah. Okey, kita ambil rotan anyaman 1.5 tadi, kita spray ya. Okey, lepas kita spray, kita huraikan dia. Jadi, ini dipanggil sehelai ya. Okey, seterusnya rotan anyam tangan kanan, rotan tiang tangan kiri. Kenapa saya buat macam ni bagi awak-awak semua faham? Kalau kita guna tangan kidal, orang yang tangan kidal ataupun tangan kiri dia akan terbalik. Walaupun terbalik, kalau saya terangkan macam ni dia akan faham dan senang diikut. Sebab tu waktu mengajar saya kena cakap tangan kanan dan tangan kiri. Okey, yang belah bawah ni tadi 7 yang belah atas ni tadi 6. Kita susun jadikan dia bentuk tambah. Okey. Sehelai rotan ni, rotan puluh ni, saiz 1.5 ni kita akan letak di bahagian atas 7 Okey, dekat sini. Okey, letak dia dan pusing belah bawah. Okey, belah bawah pergi ke atas yang 6 Rotan puluh saiz 2 ni tiang ni pergi atas. Seterusnya bawah 7. Lepas tu kita pergi belah atas 6. Kita akan buat 3 kali pusingan. 3 kali pusingan. Arah jam semua ikut saya ni. Okey, seterusnya pusing sampai 3 kali. Okey, boleh kira dekat sini kita nampak semua 3, baru kita boleh pecah tiang. Okey saya kira starting dia tadi kat sini, permulaan dia. Okey, 1 2 3 atas, 1 2 3 kiri. Okey, tengok belakang, 1 2 3 belah kanan, 1 2 3 belah kiri. Semua keempat-empat dah ada 3. Okey, daripada sini kita akan pecahkan. Ambil spray air ni. Kegunaan spray air ni macam saya cakap tadilah, dia sangat penting dalam anyaman sebabnya dia melembutkan rotan. Spray jangan bagi sampai basah lencun Kita spray ala-ala kadar bagi dia lembut saja. Okey, dari sini kita akan pecahkan 2 2 2. Rotan ni dia tak boleh hidup single, dia kena hidup double macam ni. Okey Okey, 2. Ini namanya anyaman jalin 1. Untuk starting kita membuat tapak anyaman jalin 1 ni sangat penting Dia antara anyaman yang paling senang dan mudah. Okey. Pecahkan. 1, kita kepak tiang. 2, 3, kita kepak. Okey, kita kepak tiang-tiang ni. Okey, yang 1 ni kita ambil tiang yang dekat 7 ni tadi. Okey, dia dah 1 kan. Kita tarik dia, kepak dia. Kita rapatkan 2 2 2. Okey, seterusnya
Okey, rapat ya. Kalau kita kepak cukup dia punya tarikan dia akan rapat dan kemas. Dekat sini yang sangat penting ya untuk dapatkan kekemasan setiap anyaman. Okey, kita kepak dia. Okey, dia dah jadi. Keliling dah dapat 2-2-2. Okey. Seterusnya okey. Dekat sini saya tunjuk ya, dia akan jadi 2-2-2. Kat sini tak nampak lagi sebabnya dia dah tak rapat lagi. Okey, saya rapatkan dia ya. Ini yang kedua ya, pusingan kedua. Okey, kita kepak lagi. Jangan risau, rotan ni kalau kita selalu basahkan ataupun spray air, dia akan lembut. Lembut dia tak akan patah lah ya. Jangan risau. Yang penting kemas. Okey, pusingan kedua dah mula nampak 2-2-2. Jarak antara tiang ke tiang pun kena sama ya. Okey, kena sama macam ni. Okey, seterusnya kita jalin sampailah 8 pusingan. Kita jalin satu ni sampai 8 pusingan. Kita akan kira nanti. Seterusnya kita jalin je dulu Dia boleh dua cara. Satu, kita angkat sambil menganyam macam ni. Okey. Macam ni. Satu lagi cara, kita letak dan kita susun. Ikut keselesaan masing-masing lah ya. Yang penting saya cakap tu jarak tiang dengan teknik anyaman tu kemas. Okey, dah mula kering, kita spray lagi. Kita spray, jangan spray kat tiang ni ya. Kita spray dekat rotan anyam. Okey. Okey, rotan yang dah habis ni kita boleh sambung Okey. Ni adalah anyaman yang dah cukup 8 cm. Kita boleh sambung dia sekiranya dah habis. Okey, ini step yang pertama Kita dah dapatkan bentuk dia macam ni.
Macam mana kita nak tahu 8 cm ya, kita akan bukan 8 cm, 8 lapisan. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kat situ kita kira setiap tiang ni semua ada 8. Okey, boleh kira. Okey. Ini adalah step yang pertama. Teknik yang pertama. Lepas ni kita akan tambah tiang. Tambah tiang untuk bagi tiang ni rapat dan kemas. Okey, kita boleh tengok kat sini lah contohnya. Kita akan tambah setiap tiang ni. Okey. Okey, seterusnya untuk proses tambah tiang, kita ada tambahan peralatan iaitu tip, penyucuk ais, gunting, bahan pula rotan puluh anyaman 1.5, rotan tiang dan yang tapak yang dah siap anyam sebanyak 8 lapisan tadilah. Okey, seterusnya proses untuk membuat tambah tiang ya. Okey, daripada selai rotan ni tadi kita akan gunting. Okey. Kita leraikan dia. Rotan saiz 2 ya tiang. Okey, boleh ambil ujung ke hujung ya. Hujung ke hujung. Okey, sebelum tu kita ukur dulu. Ini tip ni tadi kita ukur dekat tapak yang dah siap tadi. Ukur. Okey, kita ukur daripada lapisan yang kedua. Lapisan kedua sampai ke sini 25 cm ya. 25 cm. Okey, 25 cm. Okey, ambil rotan ni tadi, rotan puluh ni tadi yang saiz 2 ni. Kita ukur 25 dekat sini, dekat sini ya. Okay, kita tanda potong. Selepas tu tak perlu guna tip lah, kita simpan tip ni. Okey. Ni tadi rotan yang 25 cm ni kita buat contoh. Ambil rotan tiang 2 mm ni. Kita potong. Potong. Okey. Seterusnya dapat 26 cm. Dia punya panjang tadi 25 cm, 26 batang Okey, seterusnya tiang yang atas ni tadi kita potong serong. Okey, potong setiap tiang yang 25 cm ni kita potong serong. Okey, dah siap potong serong. Ambil tapak ni tadi. Okey, ada dua cara ya. Satu guna tip, satu lagi kita ambil rotan tadi ni, kita ukur je dekat sini. Ukur, kita potong. Kat sini tanda. Okey, potong. Okey, macam ni. Sama je. Lepas tu kita potong serong. Itu cara kedua. Boleh pilihlah yang mana mudah. Okey, seterusnya ambil penyucuk ais ni. Okey, setiap tiang ni kita cucuk. Bagi ruang bagi ruang
untuk kita tambah tiang. Ini namanya proses tambah tiang ya. Tahu sebab apa kita nak kena tambah tiang? Okey ya, saya bagi contoh kenapa kita nak tambah tiang. Okey ya. Ini adalah contoh tambah tiang kenapa? Sebab jarak tiang ni, okey, yang ni yang dah siap. Jarak dia luas. Kalau luas, dia akan jarang ya, anyaman dia akan jarang. Okey, dia akan jadi kurang kemas. Sebab tu kita kena tambah tiang. Tambah keliling. Okey, ni setiap tiang ya. Tambah 2, 2, 2 kiri dan kanan. Bukan tengah ya, kiri kanan. Okey. Cucuk je. Okay, ini adalah hasil tambah anak tiang sebanyak 26 batang. Okey, ukurannya tadi adalah 25 cm. Okey, langkah seterusnya kita akan membuat pecah anak tiang. Maksud pecah anak tiang, kita ini daripada 4 ni kita akan jadikan 2 2 2. Okey, kita akan ambil rotan puluh saiz 1.5 tadi, kita spray. Okey, kita leraikan. Kita leraikan. Proses untuk pecah anak tiang ni kita guna 2 rotan penjalin ya, iaitu rotan puluh saiz 1.5 ni 2. Okey, boleh lihatlah di sini. Okey, langkah pertama ni pengakhiran rotan ni, yang hujung ni kita letak saja belah belakang ya. Kita kepak aje ni. Okey, kita kepak. Okey, kita letak. Okey, seterusnya ambil lagi satu, kita spray air. Kita guna anyaman pintal 2 untuk pecah anak tiang ni ya. Okey, saya ulang lagi sekali, anyaman pintal 2. Rotan ni tadi kita, rotan yang nombor 2, kita letak belakang rotan nombor 1. Okey, boleh lihat di sini. Okey, 1 2 ya. Okey, yang belakang kita akan kira 1 2, nombor 2 ni pergi tiang hadapan. Okey, nampak kat sini? Okey. Yang tiang nombor 2 jadi nombor 1. Okey, yang nombor 2 ni kita pergi pula tiang depan. Langkah dia berulang-ulang sama sampailah dia akan jadi 2 2 2 tiang. Dekat sini kena banyak air lah sebab tak nak dia patah ya. Okey, kita kira ya, 1 2. Yang nombor 2 ni pergi tiang hadapan. Okey. Apa-apa jalinan ataupun anyaman semuanya arah jam ke kanan. Kita kepak ya, tiang mesti kedudukannya sama. Maksud sama jarak dia ya.
Masa ni kita boleh spray rotan anyam dengan rotan ni, rotan tiang. Sebab kita kena jaga dua-dua ni, jangan bagi patah. Okey, siap satu pusingan, seterusnya kita buat pusingan yang kedua. Okey, dekat sini kita boleh tengok setiap tiang kita akan buat jalinan pintal 2. Okey, seterusnya kedua. Masa ni kita spray cuma rotan penjalin saja sebab rotan tiang ni dah ikut jarak yang kita nak. Okay. Okey, kita kena pastikan jarak antara anyaman ni kena rapat. Okey, boleh lihat tak ada ruang kat situ, baru nampak kemas. Waktu anyam tu kita kena betul-betul tarik. Guna cuma 2 jari ni untuk tarik. Okey, yang ibu jari ni kita cuma pegang tiang. Yang pegang anyaman jari telunjuk. Itu teknik yang mudah dan senang. Tangan pun tak jadi kematu.
Okey. Ini pusingan yang kedua. Kita seterusnya buat pusingan ketiga dan akhir sekali nanti proses pemati. Pemati alas cawan. Okey, kita dah sampai pusingan ketiga. Okey, dekat sini kita kira macam mana kita nak tahu cara mengira dah sampai pusingan ketiga. Mula-mula sekali kita boleh tengok bahagian belakang. Kita terbalikkan. Okey, ni ya kita sambung. Ni ada lebihan ni. Okey, dekat sini penanda dia. Okey, kita pegang sini. Okey, kat sini kita boleh kira. 1, 2, 3. Semua tiang yang ada semuanya 3 pusingan pintal 2. Okey, cara nak penghabisan anyaman. Okey, kita ambil gunting yang nombor 1, 2. Nombor 2 ni kita potong dulu. Kita spray air. Kita selitkan je. Kita selitkan dekat anyaman pintal belah depan ni. Kita ni bagi potong serong, bagi mudah. Okey. Okey, ni cara mati dia. Okey, dah macam ni nampak kemas kita gunting. Gunting dua cara Satu, kalau rotan ni neutral, kita boleh potong belah atas, tapi ni berwarna kita potong serong, jangan bagi nampak dia punya warna tu. Tak ada kat belah atas. Kita potong serong. Okey. Okey, belah depan dah potong, belah belakang kita kemaskan, pusingkan balik. Cara potong dia menegak gunting macam ni kedudukannya. Okey, kita gunting belah atas macam ni. Kita ambil rotan ni, kalau payah tegakkan gunting. Okey, kita dah kemaskan. Tak nampaklah sambungan dia. Itu cara untuk bagi kemas. Kita balikkan. Selalunya yang cantik belah atas kalau nak jadikan dia alas cawan. Yang tak cantik belah bawah. Okey. Inilah hasil anak tiang yang telah pecah dan kita jadikan dia alas cawan. Seterusnya kita nak buat pemati. Okey, seterusnya kita akan membuat proses pemati iaitu proses yang terakhir membuat alas cawan ini. Okey, proses pemati ini yang dinamakan 21. Okey, kita ambil spray air ni, kita spray. Kita spray kat tiang sebab yang kita nak matikan adalah tiang dia. Okey, dah spray.
Okey, kita ambil gunting, kita potong tiang belah kanan. Belah kanan ya. Okey. Kita kepakkan, kita potong. Okey. Lebih ni kita letak tepi. Okey, semua dah potong belah kanan. Tinggal setiap tiang ni satu-satu Okey, kita spray lagi air. Spray dekat tiang. Okey, seterusnya kita nak buat pemati. Okey, ambil tiang, ambil yang tengah-tengah ya. Kita ambil ni, kita tengok ni. Kedudukan dia tengah ni macam ni. Okey, ambil tiang belah atas, kita pergi dekat nombor 2, 1 2. Tu namanya pemati 1 2, 2 1 maaf. Okey, satu tiang yang tegak tadi ni. Okey, kita pergi 1 2, tiang belah depan. Pergi belakang belakang. Okey, seterusnya pun sama. 1 2 3, rotan. Yang satu ni pergi tiang nombor 3. Pusing. Spray air lagi. 1 2 3. Tiang yang nombor 1 pergi tiang nombor 3. Okey. 1 2 3 pergi tiang nombor 1 pergi ke 3. Seterusnya sampai dah siap. Okey, yang penghabisan ni 2 tiang ni. Pegang macam ni. Spray air. Longgarkan balik yang tiang pertama tadi, mula-mula tadi. Okey, tolak aja. Okey, 1 2 3. Masukkan nombor 3. Okey. Ni tolak tiang depan dia. Okey, 1 2. Okey, masuk 1 2. Okey, masuk sini. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Kita boleh tarik dia.
Tarik. Lagi ketat ya. Tarik keliling. Okey, dah macam ni kita buat pemati satu seterusnya. Okey, yang ni masuk 1 2 3 belah bawah. Satu, dua, tiga belah bawah. Kau rasa rotan ni kering, boleh spray. Okey. Ni adalah yang telah siap separuh mati dia sama je macam yang tadi, 1 2. Ini kita buat belah tepi. Yang seterusnya kita buat belah atas untuk bagi kemas. Kira 2 lapisan. Okey ya. Kira balik 1 2 3. Okey, 1 2 3 ni kita masuk celah yang nombor 3. Okey, macam tu. 1 2 3. Kita kepak aje macam ni, dia takkan patah sebab kita dah spray tadi. Masuk je. Okey, 1 2 3. Boleh kira, boleh nampak. Okey, yang nombor 3 ni kita masuk je celah sini. Dia memang ada laluan dia. Okey, kita kira lagi. 1 2 3. Tadi dia pergi belah atas sini kan? Tegak macam ni. Ini dah pergi belah bawah. Sebab kita nak bagi atas ni nampak cantik. Kemas. Okey. Tarik je. Okey, kalau kering kita spray je air. Yang bagi rotan tu patah ataupun reput ya. Okey. Kira 1 2 3. Semua dah nampak. Dah pergi ke bawah Tinggal sikit je ke atas ni. 1 2 3. Kita pegang 1 2 3. Masuk celah nombor 3. 1 2 3. Okey. Kita rapat-rapatkan. Okey, 1 2 3. Okey. Tinggal 3 je ke atas ni. Terus je masukkan yang nombor 3 punya. Okay, tinggal 2 kat sini ya. Selalu orang keliru ya. Boleh tengok kat sini nak masuk bahagian mana.
Okey, nampak tak yang bersilang ni? Okey, bahagian situ kita masukkan. Tarik. Okey, yang tu selesai. Yang ni pula. Kat sini yang selalu orang tersalah masuk. Okey, kita kira tadi ni. Nampak tak ada beza? Kat sini yang tak ada kan? Boleh nampak. Ni lengkung anyaman dia. Okey, dekat sini yang tak ada. Okey. Kita kemaskan. Cara kemas dia, kita tolak je. Ketatkan anyaman dia. Okey. Okey, belah belakang kita balikkan. Cara-cara untuk potong dan kemas Okey. Kalau nak potong ni kena pastikan rotan lebihan ni mesti depan tiang. Okey, saya tunjuk contoh Okey, kita potong serong. Belakang tiang. Jangan depan tiang. Kalau depan tiang nanti dia akan tercabut cepat. Tercabut Okey, belakang tiang. Kita potong serong. Okay, kita ketatkan dulu kalau yang tak ketat tu. Kalau dah ketat, potong je. Okey. Rotan lebihan ni jangan buang. Banyak kegunaannya. Okay, kita letak je tepi. Boleh nampak kan? Ikut turutan tiang. Kedudukan gunting serong macam ni. Kalau macam ni dia jadi tegak, nanti awak punya alas cawan tak duduk rapat. Cawan boleh tak rata. Kalau macam ni dia rata. Okey, kita tengok potong biar sama rata macam ni. Kita boleh kemaskan lagi. Yang mana tak kemas tu. Ini belah belakang ni. Okey, kita balikkan, ini belah depan. Ada beza Yang belakang dia rata, yang depan dia timbul. Kalau kita letak terbalik macam ni, nanti cawan tak rata. Okey, ini adalah hasil alas cawan yang telah siap. Ini adalah hasil pembelajaran kita hari ini, iaitu alas cawan. Okey, ini adalah color neutral yang saya ajar tadi. Seterusnya boleh guna kreativiti masing-masing untuk membuat alas cawan yang lain. Ini adalah contoh Ini adalah contoh gabungan warna, iaitu menggunakan warna Dylon. Ada warna kuning, oranye, coklat dan peach. Selain itu, ini adalah contoh hasil gabungan bahan alas pinggan. Kat sini kita tengok di tengah ni ukiran kayu dan ini adalah rotan pulau. Sekian saja sesi pembelajaran saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.